Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua sihat-sihat? Alhamdulillah, insyaAllah. Hari ini adalah 4 Ramadan 1441 bersamaan juga dengan 27 hari bulan April, dan ini adalah hari yang ke-41 kita semua berada di rumah, dan agak special kerana sekarang ni kita semua menyambut Ramadan di rumah. Jadi ini adalah satu perkara yang agak istimewa bagi kita semua pada tahun ini, because kita tak pernah kata ada peluang untuk kita menyambut Ramadan di rumah dan melakukan perkara-perkara yang sebelum ini mungkin kita tidak dapat lakukan di masa Ramadan kerana agak sibuk dengan hal-hal lain. Jadi sebelum itu marilah kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi peluang untuk berada bersama-sama pada pagi hari ini, dan juga kita berdoa supaya apa yang terjadi sekarang di negara kita, juga di negara-negara yang lain, pandemik COVID-19 ini akan berakhir secepat mungkin, dan kita dapat keluar semula dan menjalani kehidupan seperti biasa. Buat masa ini kebanyakan kita tidak dapat menjalani kehidupan seperti biasa kerana kita semua telah diberi perintah PKP, iaitu MCO, untuk berada di rumah. Jadi walaupun hari ini adalah hari yang ke-41, mungkin kita rasa keadaan agak baik pulih kerana numbers pun dah turun, dah kurang juga orang mendapat jangkitan, dan ada juga kata mungkin bisnes-bisnes yang sangat berkembang buat masa ini, seperti bisnes-bisnes penjual makanan, dan riders, penghantaran makanan, tapi kita masih lagi mesti kita mengambil SOP yang terbaik supaya benda ini tidak akan berlanjutan, dan tidak kita tidak akan berada di rumah dalam tempoh yang lebih lama. Jadi saya ingin mengusulkan kepada semua viewers di luar sana, terima kasih kerana berada dengan kami di Adla Group Facebook Live. Kami adalah company yang menjalankan bisnes secara offline di Ampang Point. Pusat pelatihan kami adalah di Ampang Point. Tapi kerana dengan perintah pergerakan kawalan, kami telah mengambil inisiatif untuk menjalani membuat live videos secara berterusan untuk memberikan manfaat juga kepada mereka di luar sana secara berterusan. Ini adalah satu inisiatif kami sebagai company corporate citizen untuk share terutamanya kepada usahawan. Jadi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada viewers kerana berada dengan kami pada pagi ini adalah grup Facebook Live Series MCO Ramadan Series, dan ini adalah series yang pertama. InsyaAllah kita akan berbincang tentang topik pulihkan kesihatan pendapatan ketika pandemik COVID-19. Jadi saya akan menggunakan slides juga kerana ia adalah satu latihan buat masa ini. Jadi kita juga akan menerima apa-apa soalan yang ingin ditanyakan kepada kami. Ia akan dimuatkan di dalam Facebook group yang khas. Jadi kalau ada Facebook group tertutup kami untuk series yang berterusan, kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan kepada kami tentang topik yang dibincangkan pada hari ini, boleh kita boleh menjawab dengan secara mungkin tidak begitu detail kerana kita cuma ada 1 jam saja untuk kita bersiaran tentang topik ini. Tapi kalau ingin jawapan yang lebih detail tentang topik ini, boleh join the Facebook close group, ada tertera di bawah skrin ini.
Jadi marilah kita mulakan hari ini dengan our first topic, iaitu pulihkan kesihatan pendapatan ketika pandemik COVID-19. Jadi Suhaira, can we put up the slides now? Okay, ini adalah topik kita pada hari ini, pulihkan kesihatan pendapatan ketika pandemik COVID-19. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada viewers di luar sana kerana bersama kami pada hari ini, hari Isnin 27 hari bulan April, hari yang ke-41 kita semua berada di rumah, dan juga hari ini adalah 4 Ramadan 1441. Saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua viewers di luar sana. Alhamdulillah kita dapat menyambut Ramadan dengan keadaan yang begitu tenang. Saya rasa alhamdulillah itu satu perkara yang kita amat bersyukur dengan apa yang telah kita berikan. Tapi bercakap tentang pulihkan pendapatan kesihatan ni, kesihatan pendapatan. Okay. Bila kita cakap pasal COVID-19, dia adalah satu pandemik virus. Kita boleh get to the next slide, Syu. Kita pada akhir tahun lepas, iaitu Disember 2019, negara China telah dilanda dengan wabak coronavirus disease 2019, iaitu dipanggil COVID-19. Pada masa itu mungkin kita tidak begitu kita tidak mendapat impact lagi. Kita tak tahu virus itu akan menjadi begitu rapid growth yang dia telah masuk ke semua negara melalui banyak cara. Salah satu cara yang mula-mula mereka masuk adalah melalui mereka yang pergi ke negara tersebut yang dah kena wabak COVID-19, dan bila mereka balik ke negara kita, bila mereka berjumpa dengan kawan-kawan, berbincang, ada meeting ataupun berjumpa, tak ada social distancing. Masa tu kita tidak faham lagi tentang maksud social distancing, jadi kita menjalanikan kehidupan kita seperti biasa. Kerana kita tidak begitu masih understand macam mana the extent of the virus. Dia boleh berjangkit daripada satu seorang ke another person. Jadi kerana kurang awareness at that time, kita telah dilanda dengan pandemik COVID-19 pada Februari 2019. Jadi pada bulan Mac 2019, keadaan tidak dapat dikawal lagi. Bila keadaan tidak dapat dikawal lagi, kerajaan telah mengambil satu jalan untuk mengadakan pergerakan kawalan. Pergerakan kawalan PKP, pergerakan kawalan lah, perjalanan kawalan ya. Pergerakan kawalan perjalanan. Macam itulah ya, saya pun movement control order. Okay, dalam dia punya bahasa Inggeris je. Jadi masa itu kita pun mungkin tidak begitu faham tentang macam mana ia will impact our business. Masa bulan Mac kita rasa mungkin agak tenang lagi pasal separuh of Mac kita masih mungkin menjalankan perniagaan kita. Jadi kita start to have the MCO pada middle of March, 18 Mac. So masa itu kebanyakan kita mungkin tidak berasa lagi the impact of the virus. But bila dah masuk April, keadaan telah dah jadi agak tenat sedikit, terutamanya kepada bisnes-bisnes yang bukan essential. Jadi that is the next slide yang kita akan tunjuk, the impact to the world. Jadi bila ada impact of the coronavirus ni kepada ekonomi negara, dia impact tu bukan seorang saja yang akan kena, dia is a domino impact. Maknanya kalau ada sesuatu bisnes yang impact, for example dia bisnes macam menjual pakaian, terutamanya pakaian lah, saya cakap pasal pakaian, okay. Jadi ia akan also impact the supply chain. Mereka yang supply the pakaian juga mereka tidak dapat buka kedai.
kerana pakaian tidak dikategorikan sebagai satu produk essential. Jadi bagaimanakah sebagai seorang usahawan kita nak berterus dan dalam perniagaan kita. Jadi masa itulah kebanyakan daripada kita akan berasa begitu tertekan, juga akan begitu khawatir tentang pendapatan kita kerana bisnes yang kita sedia ada tidak dapat dilanjutkan seperti biasa kerana tidak diberikan kebenaran. Tidak diberikan kebenaran kerana itu will impact kesihatan. Tapi bila dia impact kesihatan, dia juga akan impact kita punya ekonomi. Jadi ini adalah satu benda yang agak unik. Selalunya kita akan ada kesihatan, impact kesihatan ataupun impact global crisis. Jadi salah satu saja mungkin akan dia punya direct impact, tapi buat masa ini coronavirus ada satu yang agak unik, dia impact both, dia kesihatan, di mana ada banyak kita berita-berita yang kawan-kawan kita telah tertewas dengan coronavirus. Tidak juga di Malaysia, juga di banyak negara yang mungkin mereka tidak dapat control lagi the effect of the virus infecting other people. Jadi ini adalah begitu agak sedih. Jadi bila kita tengok balik dengan situasi ni, dia akan impact kita punya emotion. So this is the next slide yang kita akan cakap. Dia akan impact kita punya emotion because kita tidak tahu bagaimana kita ingin meneruskan kehidupan kita sebagai seorang manusia, individu. Kita tidak tahu bagaimana kita hendak menjalankan kehidupan kita sebagai seorang individu. Kerana first and foremost, bila kita telah diberikan mandat untuk berada di rumah, mula-mula mungkin tidak rasa restless lah kalau kita bercakap tentang berada di rumah. Kebanyakan seperti saya adalah seorang ibu yang bekerja. Jadi first few days atau first few weeks kita akan rasa begitu seronok kerana kita dapat berada di rumah, because ini ada satu peluang yang mungkin kita tidak pernah dapat. Seperti kita dapat masak untuk anak-anak, kita dapat kemas rumah dengan sebaiknya, because sebelum ni kalau kita bekerja, kalau kita pergi ke pejabat saja, kita lupa nak menguruskan rumah tu. Bukanlah kita lupa, kita tak lupa, bukan satu priority kepada kita. Jadi kita tidak tumpukan perhatian kepada kerja-kerja di rumah. Jadi the first few days, the first few weeks tu memang seronok. Saya rasa amat seronok kita berada di rumah. Kita dapat melakukan macam-macam. Saya tengok ramai kawan-kawan kenalan saya kat luar, dia buat macam-macam makanan, cuba buat macam-macam resepi yang baru. Anak-anak pun rasa begitu seronok kerana ibu berada di rumah. Tapi after the few, now itu sebagai seorang individu. Tapi bila kita juga adalah seorang majikan kepada pekerja kita, bisnes kita yang kita selama ini adalah sumber pendapatan, kita akan merasa agak kecewa, kita akan merasa agak gelisah, tertekan kerana kita tak tahu macam mana nak hadapi situasi itu. Jadi bila kita tak tahu menghadapi situasi yang begitu, you will affect kita punya mental effect. Kita akan rasa begitu restless, kita tak dapat keluar. Jika sekala kita nak keluar pun sebenarnya tidak dibenarkan kita keluar sebagai berpasukan. Maksudnya kita tak boleh nak bawa semualah keluar macam biasa. Selalunya kalau kita keluar, macam kita bawa anak kita keluar berjalan-jalan, bersiar, pergi shopping center, pergi makan di luar. Tapi sekarang tu semua tidak dapat dilakukan kerana atas perintah pergerakan kawalan ni, dia cuma benarkan seorang saja ketua rumah untuk keluar. Jadi dia akan impact kesihatan kita juga mental bila kita dah biasa keluar menjalankan kehidupan kita sebagai manusia. Kita semua keluar, kita tidak duduk di rumah kerana kita semua masih boleh menjalankan kehidupan sebagai seorang individual. Jadi kita akan keluar. Tapi bagaimana kita nak handle? Kita serasa macam alamak, ini adalah satu perkara yang agak susah. Tapi sekarang kita nak bercakap tentang pendapatan kita. Bisnes kita macam mana? Macam mana kita nak
uruskan perniagaan kita sebagai seorang majikan dengan